Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dan antara paparannya, Sarawak berhasrat tingkatkan profesion veterina bagi menampung keperluan perkhidmatan dan juga pertumbuhan industri. Perancangannya kita langsung saja bersama Vanessa Mering di sana. Silakan V. Ya, betul tu Miza. Sarawak memerlukan lebih ramai doktor veterina, sekurang-kurangnya 200 veterina menjelang 2030 dan ditingkatkan kepada 1,000 orang pada 2040. Ia mengambil kira keperluan perkhidmatan veterina yang semakin meningkat selain untuk kepentingan kesihatan awam. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng berkata ketika ini Sarawak mempunyai kurang dari 100 orang veterinar. Kerana itu memaksa Sarawak membenarkan doktor haiwan dari Indonesia yang mempunyai kelulusan universiti yang diiktiraf oleh Majlis Veterina Malaysia untuk bekerja di sektor swasta di negeri ini. Sarawak juga amat menggalakkan pembukaan fakulti perubatan veterinar bagi menampung keperluan tenaga kerja dalam perkhidmatan veterinar. Beliau berucap demikian pada Majlis Makan Malam Kongres Persekutuan Persatuan Veterinar Asia FAVA ke-22 dan Persatuan Perubatan Veterinar Malaysia MAFMA ke-33 di Kuching. Teks ucapan dibacakan oleh timbalannya Dato' Amar Douglas Ugambas. Sementara itu, mengulas kemenangan gabungan Parti Sarawak GPS pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak, Dato' Amar Douglas memberitahu ia menunjukkan rakyat memberi mandat kepada parti itu untuk terus membawa pembangunan di kawasan tersebut. People response are very positive. I think Jepak has been a very well developed area, and therefore the people see that only GPS can deliver. And today it is a very clear indication of people's confidence. Jelas beliau kemenangan itu juga menggambarkan keyakinan rakyat terhadap kepimpinan Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng menerajui Sarawak. Ia juga bermakna rakyat menerima dasar-dasar serta program pembangunan kerajaan Sarawak terutama dalam pelaksanaan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Pada PRK Dun Jepak semalam, calon GPS Iskandar Turki menang dengan majoriti 8,784 undi. Dalam pada itu, pengundi di Dun Jepak berharap calon GPS Iskandar Turki dapat membawa suara rakyat terutama dalam soal pembangunan di kawasan itu. Membuat kebaikanlah kepada apa yang belum dihalusi oleh mantan atau almarhum Datuk Talib Zulkifli dulu. Kita kena menghaluskanlah. Kita siaplah dapat drastik nak nukar semua. Dan kita punya harapan adalah supaya beliau meneruskan tugas-tugas yang telah ditinggalkan oleh arwah Wabi Datuk Talib. Sepupu Allahyarham Datuk Talib Zulkifli, Talib Hanifah turut berharap calon GPS itu dapat terus memimpin Jepak dengan cemerlang. Harapan ya rasa tinggilah. Mungkin rasa lebih kalau dapat lebih daripada tangan Datuk yang memegang kami dulu, mendapat prestasi tadi lebih lagi. Kami minta lebih. Harapan kami hanya boleh memimpin negeri kami orang tu supaya lebih maju, agar barang boleh turun sebab apa? Kami orang pun student juga memerlukan barang-barang keperluan bilik, barang-barang keperluan belajar juga. Balai Bombardan Penyelamat BBP Miri akan dibekalkan dengan helikopter baharu selain jentera Compact Fire Rescue Tender CFRT bagi mengoptimumkan keupayaan dan peranan bomba di negeri ini. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Dato' Abdul Wahab Mat Yassin memaklumkan perolehan 150 unit CFRT kini dalam proses tender. Sejumlah jentera CFRT itu nanti akan diserahkan secara berperingkat kepada BBP di seluruh negeri ini. Manakala JBPM sedang membuat perancangan untuk memperoleh helikopter baharu untuk menggantikan helikopter sedia ada di BBP Miri. Dan agihan dia akan dibuat setelah kita menerima keseluruhan aset-aset tersebut dan ia diserahkan secara berperingkat kerana kontrak sehingga tahun 2025. Dan kita juga ada merancang untuk membuat perolehan
pesawat helikopter yang sedang diusahakanlah oleh jabatan bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, dan sekiranya terdapat perolehan-perolehan baru ini, kita akan mengganti pesawat-pesawat sedia ada seperti yang ada di Miri. Dato' Abdul Wahab berkata demikian kepada pemberita semasa lawatan kerja rasmi ke BBP Bintulu. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dan Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin hari ini berkenan melawat pameran Sarawakiana, tradisi kita, khazanah kita di Pustaka Negeri Sarawak di Kuching. Lawatan tersebut adalah bersempena lawatan rasmi 4 hari baginda berdua ke Bandaraya Kuching bermula semalam. Mengiringi Sultan Sharafuddin dan Tengku Permaisuri Nur Ashikin ialah Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian dan isteri Datin Ahmad En Ong Siok En, Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Wanasa serta isteri Puan Sri Datin Amar Fatimah Iskandar. Semasa lawatan tersebut, baginda berkenan melihat beberapa khazanah seni Sarawak termasuk anyaman tika bergerang, puak kumbu, keringkam Sarawak dan songket rajang hasil seni anak tempatan. Baginda Sultan kemudiannya meneruskan lawatan ke Muzium Budaya Borneo di Jalan Tun Abang Haji Oping Kuching. Sarawak mempunyai kepelbagaian bahasa etnik yang perlu dipromosi dan dipelihara. Ahli Parlimen Miri Chew Chun Man berkata, generasi muda perlu mengambil tanggungjawab memelihara bahasa etnik masing-masing yang kian berdepan masalah kepupusan bahasa akibat arus pemodenan. Chew menegaskan pentingnya memelihara bahasa etnik kerana ia melambangkan identiti dan budaya sesebuah kaum atau etnik. Ia juga menjadi medium penyatuan masyarakat majmuk dalam memupuk semangat toleransi antara kaum. Saya berasa amat penting untuk menekankan peranan kita dalam memelihara bahasa etnik. Bahasa adalah pintu kebudayaan dan ia mewarisi pengetahuan, adat, nilai-nilai serta merupakan identiti kita sebagai masyarakat multi-etnik Sarawak. Beliau berkata demikian semasa merasmikan rakaman program khas Christmas Three Voices Miri FM 3.0 bertempat di Auditorium Pustaka Negeri Sarawak di Miri. Chew memuji usaha RTM Miri dalam memartabatkan bahasa etnik menerusi pelbagai program terbitannya. Program seperti itu yang melibatkan bahasa Iban, Kayan dan Kenyah diyakini akan menyemarakkan lagi nilai kebersamaan antara kaum-kaum di Sarawak. Three Voices Miri FM 3.0 akan disiarkan sempena sambutan Hari Krismas pada bulan depan di saluran radio Miri FM. Rancangan berbentuk hiburan menampilkan persembahan nyanyian artis-artis tempatan Sarawak. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Miza. Baik, terima kasih Vanessa. Memulakan langkah pertama memerlukan